Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Bubakar mengesahkan penemuan 139 kubur pelbagai saiz di kawasan seluas kira-kira 11 km persegi di Gunung Perlis susulan Ops Wawasan Khas yang dijalankan pihaknya sejak 11 Mei lalu. Ini adalah siri 2 laporan khas Misteri Lawatan Kubur Tanpa Nisan yang disiarkan minggu lalu. Kisah pemerdagangan manusia di Bukit Wang Burma, Wang Kelian, Perlis pada 2015 adalah kes pertama seumpamanya berlaku di Malaysia. Penemuan 139 kubur dan 28 kem di dalam hutan yang terletak di antara sempadan Malaysia-Thailand bukan hanya menggemparkan negara, malah mendapat liputan meluas media antarabangsa. Misteri ratusan kubur dan kem berkawat duri ini adalah kes berprofil tinggi dan suatu bentuk jenayah terancang membabitkan kes pemerdagangan manusia etnik Rohingya. Apakah yang berlaku di sebalik puluhan kem transit ini sehingga ratusan kubur ditemukan? Perkongsian mangsa yang berjaya melarikan diri dari kem transit pemerdagangan mendedahkan mereka melihat sendiri bagaimana tahanan lain disiksa dan dipelasah apabila tidak mampu mengikut kemahuan pengawal kem. Bahkan mereka dikerah untuk menggali kubur dan mengebumikan rakan tahanan lain apabila mangsa meninggal dunia. Kebanyakan mangsa dipukul dengan teruk apabila gagal melunaskan bayaran sehingga ada yang mencecah RM8,000 sebagai syarat untuk dibebaskan ke Malaysia. Lima hingga 6 pengawal berbahasa Thailand dikatakan berkawal 24 jam sehari mengawasi kira-kira 1,500 tahanan dengan bersenjatakan batang kayu, pisau, pistol dan senapang. Tahanan tidak dibenarkan bercakap sesama sendiri dan diarahkan tidur. Lebih malang, reban didirikan di atas tanah lembut dan apabila hujan, ia akan menjadi lumpur. Menurut Nurul Amin lagi, tahanan akan berdiri dan duduk di dalam lumpur air sekiranya kem transit dilanda hujan lebat, menyebabkan ramai dalam kalangan tahanan dijangkiti penyakit sehingga membawa maut. Tidak cukup dengan itu, wanita-wanita dalam tahanan turut dirogol pengawal berkenaan sehingga ada yang hamil. Nama seorang lelaki berbangsa Rohingya dikenali sebagai Yasin dilaporkan sebagai ejen besar sindiket ini. Kem-kem transit ini digunakan untuk menempatkan mangsa-mangsa jenayah pemerdagangan manusia yang dibeli oleh pemuda berusia 30-an ini yang menetap di selatan Thailand. Rohingya Society in Malaysia (RSM) Kedah memaklumkan carian pihaknya mendapati Yasin membeli warga Rohingya dan Bangladesh sebelum ditempatkan secara sementara di kem-kem transit di Wang Kelian sebelum dijual kepada pihak lain. Meskipun begitu, nama Yasin hanya secebis daripada kes kem transit pemerdagangan manusia ini. Pada 2017, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat memaklumkan 12 anggota polis ditahan dalam kes kubur besar di Wang Kelian, Perlis telah dibebaskan kerana kekurangan bukti. Menurut beliau, 4 warga asing telah didakwa atas kesalahan pemerdagangan manusia. Daripada 4 yang didakwa, mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan anti penyeludupan migran,
Atip Som, 2007. Seorang warga Bangladesh mengaku bersalah. 2 warga Myanmar didapati bersalah ketika perbicaraan, manakala perbicaraan warga Thailand itu masih diteruskan. Pada Ogos tahun sama, Ahmad Zahid diminta menjelaskan tentang kewujudan 3 dalam kes ini yang dipercayai rakyat Malaysia dan disifatkan sebagai jerung. Menurut laporan media, pada asalnya bilangan suspek yang terlibat dalam kes ini 10 orang, namun selepas berbincang dengan Menteri Pertahanan Thailand, Jeneral Prawit Wongsuwa, jumlah itu berubah. Tapi selepas berbincang dengan Menteri Pertahanan Thai, Jeneral Prawit Wongsuwan, 3 suspek utama ini merupakan jerung dan bukannya ikan bilis dalam sindiket pemerdagangan dan penyeludupan ini dan kini berada di penjara negara Thai. Persoalannya adalah siapakah 3 dalang dari negara Malaysia yang berpangkat jerung dan mengapakah mereka tidak didakwa dan disabit di Malaysia? Ini hanya sebahagian kisah di sebalik penemuan 139 kubur dan 28 kem transit pemerdagangan manusia di Bukit Wang Burma, Wang Kelian, Perlis. Ada lagi pendadahan lebih mengejutkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Wang Kelian. Ikuti sambungan siri 3 laporan khas ini minggu hadapan.